المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Al-Fadilah Musi Majlis, Ashabul Fadilah dan Musi Surah Masjid Al-Huda Manum, Encik Najib, Al-Fadilah Ustaz Faizal, Pengaras Agama Kuala Kangsar, seluruh ahli, pegawai, ahli kuasa Masjid Nurul Huda, kumpulan Sautul Qiyam pimpinan Ustaz Zainuddin, khususnya tuan-tuan muslimin dan muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, marilah bersama-sama kita merasakan rasa syukur yang tidak terhingga-hingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjemput kita ke rumah dia pada pagi ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam sambutan pada Rasul untuk kesekian kalinya. Dan kita harap insya-Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua kita akan sentiasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ala sayyidina Muhammad untuk selalu menjalani dan mengikuti sambutan-sambutan pada Rasul di mana-mana sahaja, di mana-mana tempat, sepanjang masa setiap tahun insya-Allah. Saya merasakan sambutan pada Rasul di peringkat Masjid Nurul Huda sangat meriah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana seluruh lapisan masyarakat menyertai sambutan ini, bila mana semua lapisan masyarakat melahirkan rasa seronok dan gembira dengan sambutan Madu Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah yang menjadikan sambutan Madu Rasul tersangat meriah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mungkin sejak daripada kecil dulu sampai hari ini
masyarakat Islam di Malaysia sangat sinonim dengan sambutan Madu Rasul melalui perarakan, tazkirah, ceramah dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dapat kita bayangkan di setiap hati umat ini begitu seronok dengan sambutan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma seronok ni dia tak sama macam seronok-seronok lain. Seronok raya macam lain. Seronok mendapat nikmat-nikmat yang lain berlain. Sambutan Madu Rasul ini seronoknya ialah iman. Mungkin orang kata, mungkin ada orang kata, ada apa pada melara? Sesungguhnya Allahumma salli ala sayyidina, itulah yang dapat kita tunjuk keseronokan kita. Perarakan ataupun berhimpun ni tuan-tuan pada hari sambutan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah merupakan satu fenomena seluruh dunia dan alam ini. Bukan sakat kita umat Islam di Malaysia, di tempat-tempat lain di seluruh dunia lebih ramai lagi, lebih banyak lagi bilangan yang menyertai sambutan keseronokan, melahirkan kegembiraan pada hari sambutan Madu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mata Allah sekalian, begitulah para alim ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah menanam dan memulakan perayaan ini sejak zaman berzaman, sehinggalah pada hari ini haraplah jangan dipadamkan melalui ungkapan-ungkapan sinis orang-orang yang mengatakan sambutan ini bid'ah. Sesungguhnya sambutan ini ialah ibadah. Apa tidaknya? Kerana di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam menanam kepada kita melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang kasih kepadaku, dia akan bersama denganku di dalam syurga. Tujuan kita sambut ni tuan-tuan, kita nak lahirkan rasa seronok kita dengan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang peliknya manusia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila dia sambut birthday dia tak kata bid'ah pun. No? Dia sambut birthday bini dia tak kata bid'ah pun. Sambut hari Nabi bid'ah lalu. Tuan-tuan, tak logik. Kepada orang yang kita kasih, memang kita kena melahirkan seronok dengan hari kelahirannya. Maka tidak ada yang paling kita kena seronok melainkan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari lahir Nabi ini kita nak cakap tentang Nabi. Siapa Nabi kita? Nabi kita adalah insan yang paling dicinta dan dikasihi oleh Tuhan kita. Sesungguhnya bila mana kita sambut hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang nak kita lahirkan ialah kesyukuran dengan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tidak kerana dilahirkan Rasulullah, maka tidak adalah pemutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan nabi kita. Nak diutuskan seorang rasul yang sangat mulia, tentulah
melalui kelahiran baginda ke dunia. Seperti mana dapat kita faham, Allah Subhanahu wa taala dengan sengajanya telah mencipta kesalahan Nabi Allah Adam alaihi salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Allah Adam dan Hawa, yaitu ibu dan ayah kita semua yang pertama, untuk makan buah khuldi. Wala taqraba hadhihi syajarah. Allah larang Nabi Allah Adam dan Hawa mendekati pohon khuldi. Tapi itulah yang disebut dengan perancangan Allah. Nabi Allah Adam tersilap. Sangkaan Nabi Allah Adam alaihissalam, kata setengah ulama, Allah kata wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pokok ni. Nabi Allah Adam ingat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan tak bagi dekati pohon tu saja. Rupa-rupanya pohon yang serupa dengan pohon tu di mana sahaja dalam syurga tak boleh dekati, tak boleh makan. Maknanya sebab itu kata ulama, kita tak boleh kata dosa Nabi Allah Adam, kita kata salah Nabi Allah Adam. Pasal apa berlaku kesalahan tu? Sebab Tuhan nak turunkan Nabi Allah Adam ke dunia. Pasal apa Allah turunkan Nabi Allah Adam ke dunia? Sebab Allah nak lahirkan Nabi kita. Maka tuan-tuan, begitulah Allah Subhanahu wa taala merancang perancangan demi perancangan untuk manusia faham takdir Allah semua betul, takdir Allah semua tepat, takdir Allah tidak ada salah, semua betul. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka hari kelahiran Nabi SAW itu dinanti dan ditunggu-tunggu, sama ada di alam nyata ataupun di alam yang tersembunyi. Di alam nyata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia panggil alam musyahadah. Alam yang sedang kita duduk ni dia panggil alam dunia. Alam yang tidak nyata ialah alam malaikat dan alam jin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua menanti-nanti kehadiran kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa kelahiran Nabi tunggu-tunggu dinanti-nanti? Sebab Nabi ialah hadiah yang Allah hadiahkan kepada umat dan alam ini. Berpandukan ayat yang Tuhan sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad, melainkan pengutusan engkau ialah rahmat untuk sekalian alam. Dan Nabi SAW pula memberi komentar terhadap firman ini. Nabi sebut, innama ana rahmatun muhdah wa ni'matun musdah. Sesungguhnya aku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah rahmat yang dihadiahkan kepada kamu. Aku ialah nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kamu. Maka tuan-tuan, subhanallah, sallallahu sayyidina Muhammad, maka Nabi SAW ialah hadiah untuk umat yang terdahulu. Nabi ialah hadiah untuk umat akhir zaman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seumpama macam ni, macam tuan-tuan tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada korban kanser, saya tidur semalam, tolak mai nak masuk kawasan masjid, AJK masjid,
berbaris nak sambut anak cakap ni, Sallallahu Alaihi Muhammad. Begitulah umpamanya alam ini menanti kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu Alaihi Muhammad. Tuan-tuan, ataupun dalam bahasa yang lain, kelahiran Nabi ialah surprise kepada kita semua, kejutan dan hadiah pada kita semua. Sebab alam ghaib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terlebih-lebih lagi alam tinggi, iaitu alam malaikat di langit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua dah mengetahui tentang seorang manusia yang akan diutuskan di akhir zaman menjadi Rasul pengakhir sebelum dunia dikiamatkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malaikat-malaikat semua tahu. Bahkan Nabi dikenali di langit dengan nama Ahmad sebelum Nabi di bumi dikenal dengan nama Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para malaikat saban masa, detik dan waktu selalu melihat nama Muhammad di dalam syurga, di langit yang tinggi, dari langit pertama hingga langit yang ketujuh, penuh bertulis dengan nama Muhammad. Allah Subhanahu wa taala meletakkan sekali namanya bersama dengan nama Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita hiaskan di masjid-masjid kita dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitulah hiasan-hiasan langit ditulis dengan pelbagai tulisan yang cantik-cantik, dengan rupa-rupa yang indah-indah, sehingga kan urat-urat dalam syurga pun semua tulisannya ataupun urat-urat dan itu terbentuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Muhammad yang namanya terlebih dulu datang sebelum datang jasadnya, tubuhnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka batang tubuh itu dinanti-nanti oleh alam ini. Macam mana Tuhan nak buat Muhammad ni? Muhammad ni nama dan masyhur di semua alam. Dalam 118 alam, seperti mana disebut oleh Al-Imam Ibnu Katsir radhiyallahu ta'ala anhu, semua tahu dengan nama Ahmad. Semua tahu, dan Nabi itu sangat masyhur dah di alam nyata dan di alam tersembunyi. Cuma dia ni rupa dia macam mana? Sallallahu alaihi wasallam, itu yang ternanti-nanti, itu yang dikatakan surprise, itu yang dikatakan anugerah dan hadiah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui pertemuan ayahandanya dan bondanya Sayyidina Abdullah dan Sayyidatina Aminah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah bercantum, telah bergabung daripada zuriat keduanya, maka lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad yang dinamakan Muhammad selepas namanya Ahmad. Ketika Nabi dalam kandungan Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Aminah selalu dengar bisikan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aminah selalu dengar bisikan, yang dikandung oleh engkau ialah pemimpin umat ini, yang dikandung oleh engkau ialah penghulu kepada umat ini, dan kamilah yang akan menjaganya. Itulah yang selalu didengar oleh Aminah, ibu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Aminah merasa sangat luar biasa kandungannya, mengikut yang dia tahu dan melihat wanita-wanita lain kalau mengandung akan lalui proses sakit,
meloya, pening, lemah. Tapi itu tidak menjadi pengalaman Aminah. Dia kata, aku tak macam perempuan lain. Pasal apa aku macam ni? Soalan Sayyidina Muhammad. Dan dia selalu melihat cahaya. Makna apa? Aminah merasa sangat bahagia mengandung yang dalam perutnya. Walaupun anak itu masih belum keluar daripada perutnya, tapi dia merasa sangat sayang yang dikandung oleh dia. Tuan-tuan, itulah yang dirasa oleh ibu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana ia melahirkan pun menjadi suatu yang dirasakan pelik oleh dia. Yang dia tahu kalau orang perempuan melahirkan sakit, tapi tidak dirasa sakit oleh dia. Dan dia melihat cahaya keluar daripadanya dan memenuhi ruang rumahnya penuh dengan cahaya. Itulah yang dilihat oleh Aminah. Mungkin orang tak melihat cahaya yang dilihat oleh Aminah, tapi Aminah melihat cahaya memenuhi ruang rumah dia. Tuan-tuan, seketika selepas Nabi dilahirkan, tiba-tiba Nabi hilang. Nabi kita hilang, keluar daripada perut ibu, tiba-tiba Nabi hilang. Kaget seketika, mana Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad? Tuan-tuan, rupa-rupanya Nabi dah dibawa oleh malaikat diarak ke seluruh alam sallallahu alaihi Muhammad. Makna nak abad pada alam, Muhammad dah lahir, Muhammad dah lahir, Muhammad dah lahir. Ni Muhammad ni yang hampa duk tunggu, hampa nak tengok muka dia, hampa nak tengok tubuh dia. Ni dah lahir dah Muhammad. Diarak ke seluruh alam ni. Di mana diarakkan Rasulullah, di situ ada umat dia. Faham tak? Di mana diarak akan ataupun disampaikan jasad Nabi yang mulia selepas kelahiran itu, di situ ada umat dia. Di mana yang tak sampai Nabi diarak itu, tentu tak ada umat dia. Waktu mana saya sampai di Jepun, di Osaka, entah macam mana saya terpi ke Jepun. Bukan cadang nak pergi pun, entah macam mana terpi, boleh nak kata macam tu. Masalah sana, terpi ke Jepun tu. Macam mana boleh sampai Jepun? Kalau pergi negara Arab ni, kotlah pergi jumpa ulama ke Tok Guru. Jepun tu, rupanya Tuhan nak bagi penemuan saya yang menakjubkan saya. Di Jepun, tuan-tuan, kuliah duha macam ni lah. Saya pergi satu masjid di Osaka tu. Dikatakan Islam sampai di Jepun ialah melalui Osaka, bukan Tokyo. Tokyo walaupun masjid lebih banyak daripada Osaka, tapi Islam sampai di Jepun daripada Osaka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya masuk satu masjid, saya tengok orang Jepun dengar kuliah duha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mati-mati saya kata lepas tu orang Islam, sedangkan lepas tu Jepun tak Islam lagi, dengar kuliah duha. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, depa tu bukan main hari tu, hari-hari main dengar kuliah duha. Dalam pada tu ada satu perempuan Jepun, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tudung tak pakai lagi, duduk kat masjid tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tengok-tengok kita sampai dengan muslimat kita apa semua, dia teruja, dia seronok tengok tudung. Dia senyum sampai ke telinga. Nah, abang tu seronok sungguh tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, teruja sungguh. Dia cakap Jepun, kami cakap Melayu. Boleh faham pula tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati kata, ish, kalau boleh duduk lagi dengan dia, berkawan lagi dengan dia, harap-haraplah dia masuk Islam. Tuan-tuan,
Ni yang kita lihat. Dan subhanallah, masjid itu selalu mengumandangkan azan. Dan mungkin Jepun-Jepun hak mendengar kuliah duha ni, mereka akan masuk Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, kalau mereka masuk Islam, mereka menjadi umat Muhammad. Dan pasti sesungguhnya Sayyidina Muhammad, Nabi yang dilahirkan hari itu di Arab, sampai ke situ. Sebab di mana Nabi di Arab dan Nabi sampai, di situ akan bakal berada umatnya. Masjid Osaka ni tuan-tuan, ajibnya, baru saya tahu. Dulu waktu Perang Dunia Kedua, Sayyidina Muhammad, waktu Amerika pergi bom Hiroshima dan Nagasaki, kita ingat dua bandar tu saja dibom, rupanya Osaka pun dibom juga. Yang hebatnya, masjid yang dibom pada tahun 40-an dulu dalam perang Jepun dengan Amerika tu, tuan-tuan, hancur Osaka tu. Kalau tuan-tuan pernah tengok gambar tsunami Aceh yang tinggal masjid tu saja tu, itulah gambar yang disimpan. Hancur bandar Osaka, tapi tinggal masjid tu. Masjid tu tuan-tuan, masjid tu tinggal sampai hari ini. Allahu Akbar. Maka subhanallah, apa yang kita dapat tahu, Tuhan nak tunjuk itulah kebesaran dan kehebatan dia. Maka tidak ada kehebatan Tuhan yang paling hebat yang pernah Tuhan tunjuk pada manusia, lebih daripada diutuskan Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabi kepada umat ini. Saya ulang balik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Berkuasa, Tuhan yang Maha segala. Tidak ada kekuasaan Tuhan dan kehebatan Tuhan yang Tuhan tunjuk lebih besar daripada diutuskan Nabi Muhammad menjadi Rasul kepada umat ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa tuan-tuan? Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta alam ini. Tahu tak apa makna alam? Soalan sayyidina Muhammad. Boleh tak anak-anak hak pakai serban ni jawab Ustaz? Apa makna alam? Kalau jawab betul, Ustaz bagi RM50. No. Kan. Apa makna alam? Ni soalan ni tanya orang majlis sekolah agama. Kan. Soalan semua. Apa makna alam? Kalau kita ngaji tauhid, kita ngaji wujud, qidam, baqa' kan? Apa dalil kata Allah itu ada? Apa dia? Apa dalil Allah? Apa dalil kata Allah itu ada? Apa dia? Kan? Depa lupa pula dah. Ada alam ini. Pernah ngaji ya? Betul tak? Ada alam ini. Dalil kata Allah tu ada? Ada alam ini. Apa alam? Alam tu apa? Alhamdulillah, esok jadi ulama. Masih wallah. Betul jawapan tu. Kalau lepas tak mau jawab tadi, saya nak naik RM50 lagi. 50 lah. Sekejap lagi cari ustaz. Sahabat semua. Masih wallah. Apa makna masih wallah? Masih wallah makna apa sahaja selain Allah. Faham makna alam? Alam ialah apa sahaja selain Allah, alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bila sebut alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Faham tak? Makna selain daripada Allah ialah alam. Apa yang selain Allah ialah makhluk Allah. Dia ada dua je. Wujudnya ada dua je. Yang pertama Allah, yang kedua selain Allah.
Allah siapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah ialah Khaliq. Allah ialah pencipta. Selain Allah, makhluk. Jadi makhluk tidak ada satu pun yang tidak dicipta oleh Allah. Makhluk semua ciptaan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh faham? Makhluk semua ciptaan Allah. Bila kata Allah, siapa pun tak cipta dia. Dia yang mencipta makhluk. Bila kata Allah, sallallahu alaihi Muhammad, siapa pun tak cipta dia. Siapa pun tak buat dia. Dia pun tak buat dia. Faham? Faham? Kok kita kata dia buat dia pun. Dia buat dia pun tak. Siapa pun tak cipta dia, dia pun tak cipta dia. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad maknanya selain dia semua ciptaan dia. Apa ciptaan dia yang pertama sekali dia cipta? Yang pertama sekali dia cipta ialah roh Nabi kita, ataupun disebut dengan Nur Muhammad. Roh Nabi lah yang pertama-tama dicipta. Roh Nabi ataupun Nur Muhammad adalah sumber wujud alam ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi lah jadi sumber ada alam ini. Ataupun orang panggil ibu. Ibu. Ibu kepada alam yang ada ni. Ada Nabi, maka wujudlah alam ini. Macam ni umpama dia. Kita masuk dalam bilik. Masuk dalam bilik, gelap. Kita masuk satu rumah. Kita masuk satu rumah, buka-buka pintu, gelap. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita tak tahu tak mana duduk kursi, tak mana duduk meja, tak mana duduk peti air, tak mana duduk TV, tak tahu. Kita raba-raba di dinding ada switch. Masalah saya Muhammad. Kita pun tekan switch, tekan switch. Nampak meja, nampak kursi, nampak lemari, nampak. Tu makna yang katakan Nabi ialah sumber pada alam ini. Bila ada Nabi, maka Allah cipta semua. Dia macam ni. Kita mati esok, masuk dalam kubur. Mula-mula hancur tubuh kita. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad hancur tulang kita. Habis. Lepas tu orang korek pula tak ada. Hari tu korek tanam orang, lepas tu bila korek balik tak ada habis. Tuan-tuan, hanya satu sahaja yang Allah tinggal. Tulang cenonot ni. Tahu tak tulang cenonot? Tulang belakang kita ni di ujung tu, tentu ya Tuhan tinggal. Hak ni apa tujuannya? Esok bila Tuhan nak tiup balik roh ni, nak bangkit balik di alam kebangkitan esok, Allah tiupkan roh di situ, maka tumbuhlah jasad kita hak baru. Faham tak? Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari Nabi lah jadi tu jadi ni, jadi tu jadi alam ini. Nabi sumber kepada wujud alam ini. Tapi tuan-tuan, masalah sayyidina Muhammad, wujud alam ini dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam rohnya tercipta pertama. Maksudnya rasul-rasul pun bersumberkan Nabi juga. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Tak main Nabi Allah Adam kalau tak ada Rasulullah. Faham tak? Lepas tu main Nabi Allah Nuh, main Nabi Allah Idris. Sampailah terakhir timbul lahir Nabi Allah Isa sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Nabi rohnya pertama Allah cipta, tapi jasad terakhir dibangkitkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya selepas dah lahir semua dah masalah sayyidina Muhammad. Pasal apa? Hikmah Nabi terakhir dilahirkan sebab untuk
disambut, dilahirkan rasa gembira kelahirannya, sebab dialah sumber kepada wujud kita semua. Maka subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Maka tadi kita dengar qasidah Qamarun. Qamarun ni mana bulan? Siapa bulan tu? Siapa bulan yang diqasidahkan tadi? Rasulullah. Kalau kita mengaji bahasa Arab sallallahu alaihi Muhammad, dia ada tashbih baligh sallallahu alaihi Muhammad. Kita kata ni, nak habaq ni, tengoklah dia tu, tengok tak dia ni. Dia ni kalau apa nak tahu, dia macam singa. Faham? Dengan kita kata dia ni yang apa nak tahu, dia singa, mana sakan lagi. Kita kata dia ni macam singa, dengan kita kata dia ni singa, mana sakan lagi? Dia singa lah, sakan lagi. Faham tu? Ni singa ni. Dahsyat oh. Soalan Sayyidina Muhammad. No? Nabi, kita tak kata Nabi itu seperti bulan. Kita tak kata Nabi seperti bulan. Kata Nabi itu bulan. Jamil, ya Jamil. Soalan Sayyidina Muhammad. Nabi itu indah. Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad, kita bandingkan lagi. Tuhan ni indah. Nabi kata innallaha jamilun yuhibbul jamal. Tuhan itu indah, dia suka pada keindahan. Dalam Allah mencipta makhluknya, Allah mencipta semua indah. Pemandangan indah, gunung ganang indah, lautan indah, bukit bukau indah, sallallahu alaihi Muhammad, semua indah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan macam-macam Tuhan cipta, dan Tuhan tak pernah berhenti lagi mencipta. Tuhan akan terus mencipta sampai tak habis-habis. Dalam Tuhan mencipta makhluknya, tidak pernah Tuhan mencipta seindah Tuhan mencipta Nabi kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu Nabi manusia, tapi tak seperti manusia macam kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kata ulama, Nabi kita ialah basyarun la kal bashar. Nabi kita manusia, tapi tak seperti manusia. Tapi Nabi itu macam mana? Walakin yaqutun bainal hajar. Nabi ialah permata di celahan-celahan batu. Batu ada permata. Sama ada permata dengan batu-batu? Tak sama. Nabi manusia, di tengah-tengah manusia. Nabi tak sama macam kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, Nabi tinggi, tapi Nabi tak tinggi sangat. Nabi bukan jenis rendah, Nabi jenis tinggi. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau orang tengok Nabi, orang kata Nabi tinggi. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab ada orang, contoh, tengoklah gambar macam tinggi, kan? Tengok-tengok lah, rendah aja. Rasulullah bukan jenis rendah, Nabi jenis tinggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau Nabi duduk di antara orang yang tinggi, Nabi nampak lebih tinggi. Ni dikatakan ciptaan Allah pada Nabi. Adakah Nabi nampak lebih tinggi sebab Nabi jinjak? Kot Nabi jinjak kot? Tak. Walaupun Nabi duduk dengan orang yang tinggi lari dari Nabi, tapi mereka tak boleh lebih dari Nabi. Nampak Nabi tetap tinggi. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu nur.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok luaran macam kita. Soalan sayyidina Muhammad. Tapi kalau Nabi kita berjalan di bawah cahaya matahari, bayang-bayang tak ada. Soalan sayyidina Muhammad. Sebab Nabi kita dah cahaya. Macam mana cahaya nak ada bayang-bayang? Faham tak? Jadi tu pun lagi satu, otak kita tak boleh nak tembus. Sebab Nabi tak macam kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kita wangi. Wangi kita kena buh minyak wangi. Wangi Nabi tak buh minyak wangi. Nabi tu memang dah wangi. Sallallahu alaihi Muhammad. Ummu Aiman. Satu masa Nabi kita tidur. Selalunya kalau Nabi tidur, Ummu Aiman, kena ada Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Pengasuh Rasulullah. Daripada Nabi kecil sampai Nabi kita tua. Sampai Nabi jadi Nabi. Dari Nabi kita budak, umur 6 tahun. Bahkan Ummu Aiman ni dia ialah hamba kepada Abdullah, ayah Nabi. Lepas tu diwariskan sampailah Nabi kita muda, Nabi kita remaja, Nabi kita mendewasa, sampai Nabi jadi Nabi, tetap dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau Nabi kita nak tidur, kerjanya kipas Nabi. Di Mekah tak ada kipas angin, jauh lagi lah aircon. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nak tidur Rasulullah, yang kipas Nabi Ummu Aiman. Satu kali itu Sallallahu alaihi wasallam ada kipas, dia pun terlena. Kipas mengantuk, terlena. Nabi jaga, Nabi pula kipas dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Satu hari Ummu Aiman, Nabi tidur, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia pergi dekat Rasulullah, dia bawa botol kecil, bekas kecil. Bila panas, mengalirlah peluh Rasulullah. Dia ambil botol kecil, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia pitak dekat badan Nabi. Dia nak bagi masuk peluh Nabi dalam botol dia. Tiba-tiba Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi jaga. Buat apa ni? Kata Rasulullah. Kata Ummu Aiman, Rasulullah, kami nak campur peluh Nabi dengan minyak wangi kami. Wangi, kata dia. Nabi senyum je. Faham tak? Nabi wangi. Kalau Nabi lalu di mana-mana jalan, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang tahu dah sedapnya bau Nabi. Nabi wangi. Nabi wangi tak pakai minyak wangi. Sebab Nabi tu wangi. Pada hari Nabi kita wafat, Sayyidina Abu Bakar masuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sedangkan Nabi sedang dibaringkan. Nabi dah wafat, masuk Sayyidina Abu Bakar, dia masuk tu langsung dia cium lantai depan pintu sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas tu dia cium lantai-lantai tu. Sampailah tang Nabi kita dibaringkan, dia cium pipi. Dia cium pipi Rasulullah. Apa dia kata? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ya Rasulullah, ma tibta hayyan wa ma tibta mayitan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, engkau hidup pun wangi, engkau mati pun wangi. Macam mana Nabi wangi? Sebab tubuh badan Nabi itu, tubuh dagingnya itu dibuat daripada miskul jannah. Dibuat daripada kasturi syurga. Tu kata Nabi macam kita. Nabi manusia tapi tak macam kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, daging Nabi itu dibuat daripada kasturi syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rambut Nabi cantik.
Rambut Nabi lurus sangat pun tidak, rintin sangat pun tidak. Kalau rintin sangat tak cantik, orang panggil rambut Maggi. Kan ada iklan dulu ni, awak sorok kopok dalam rambut dia tu kan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tu tak cantik. Ada orang rambut rintin keras. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, rambut Nabi di antara rintin sangat pun tidak, lurus sangat pun tidak, tengah-tengah. Orang panggil ikal. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ni kalaulah sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, oh alhamdulillah, rambut aku macam rambut Nabi. Syukur tak? Syukur tu, kena syukur. Sallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah, sama juga aku dengan Nabi. Syukur. Kadang-kadang perkara tu kita mungkin nak jadi rambut macam rambut Nabi, tak boleh semua orang kan. Tapi kita boleh usahakan sama dengan Nabi melalui sunnah-sunnahnya. Nak buat macam mana nak bagi rambut macam rambut Nabi? Dah kita tu nak rambut keras dah. Masalah Sayyidina Muhammad, tak apa. Hak tu tak utama. Yang utama kita boleh sama dengan Nabi melalui sunnah-sunnahnya. Masalah Sayyidina Muhammad. Kita tahu Nabi pakai saban, kita pakai saban. Kita tahu Nabi pakai jubah, kita pakai jubah. Satu sunnah Nabi yang kita tak terasa dah kita buat, tok nenek kita buat sampai hari ni, pakai kain. Pakai kain itu sunnah. Maka orang Melayu kat nak mayang pakai kain. Soalan Sayyidina Muhammad. Maka Allah Ta'ala bagi jadi begitu mudahnya kita mengamalkan sunnah, sebab dah jadi budaya dan tradisi orang Melayu. Macam orang Arab juga, orang Arab pakai jubah. Tapi sebelum dari Nabi dibangkitkan sebagai Rasul, pakaian itu dia panggil budaya, tradisi orang Arab. Lepas-lepas Nabi diangkat sebagai Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, langsung lah tu juga jadi sunnah. Orang Arab tak perlu pakai pakaian lain untuk jadi sunnah. Mereka secara automatik sudah pakai pakaian sunnah kalau mereka masuk Islam. Begitu orang Melayu, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Beranak-beranak dah pakai kain dah. Tuan-tuan, subhanallah, begitulah bukti kasih sayang Tuhan pada kita semua. Lepas tu tambah, kalau mai hari Jumaat, orang lelaki mai Jumaat pakai pakaian putih, sunnah. Hari lain pakailah baju warna, tapi mai Jumaat jangan pakai lain dari baju warna putih. Ni muslimat semua ni, esok hari Jumaat, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, jangan bagi pakai abang kita main masjid baju lain. Abang, baru ni ustaz ceramah dah kan, pakai putih. Pakai putih. Boleh pakai putih, tak serika lagi, tak apa yang serika. Faham tak? Jadi bila dah tahu, buat, jangan tinggallah. Ini tanda kita kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muslimin dan muslimat yang mati Allah sekalian, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, maka pada hari Nabi dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, sambutan ini bukan setakat 12 Rabiul Awal saja. Sepanjang bulan ini, maka umat Islam menyambut hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hari ini tuan-tuan, orang tak tunggu 12 Rabiul Awal lah. Orang buat maulid, kadang-kadang maulid bulanan, kadang-kadang maulid mingguan. Kami di Pondok Darsa maulid mingguan, tiap minggu buat maulid. Setengah-setengah tempat dia buat maulid sambutan pada Rasul, dia buat bulanan. Dia kena semarakkan Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Sambutan maulid bukan setakat tahunan, tapi kita dah buat kerap. Macam di Melaka baru ni, Melaka dah buat peringkat negeri Melaka, meriah sambutan maulid Rasul. Tapi selepas mereka menggagaskan sambutan maulid mingguan, bulanan, akhirnya berimpun ribuan manusia pada sambutan maulid tahunan.
Maka subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, saya dipahamkan tadi oleh Ustaz Faizal tadi, dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam Manung saja ni ada 15 buah masjid ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita semarakkan dengan himpunan skala besar, jadi itulah yang dituntut oleh agama untuk kemeriahan lebih nampak bila mana sambutan lebih ramai. Kita sambut hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, terakhir sekali saya nak titipkan kepada semua yang hadir sahabat Sayyidina Muhammad. Mungkin bagi orang yang telah buat dah jadi biasa, tapi yang masih belum buat, cubalah kita buat, iaitu untuk berselawat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam paling kurang dalam sehari 1000 kali. Kalau dah biasa buat, teruskan buat. Kalau masih belum buat, main mula buat. Sehari 1000 kali. Mana-mana orang yang selawat dekat Nabi sehari 1000 kali, Allah tunaikan 1000 hajat dia. Tapi kena maintain 40 hari, jangan tinggal. Sampai 40 hari, dia akan jadi perangai kita dah. Dan tuan-tuan, selawat dengan lafaz yang pendek je. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Cuba kata tengok. Alhamdulillah, 1000 kali. Siapa-siapa yang amal 1000 kali sallallahu alaihi wasallam Muhammad ni, Allah tunai hajat dia 1000 hajat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi nanti kita akan rasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, betapa dekat Nabi di hati kita, insya-Allah. Jadi barulah damai rasa rindu, barulah damai rasa kasih, baru damai teringin nak mimpi tengok muka Nabi. Kalau tidak, duk main kot tu ya, tak kuat. Bila 1000 kali mantap, duk main lah kepala otak, teringin nak tengok muka Rasulullah. Jadi moga-moga insya-Allah dapat kita buat selawat ni. Mudah aja, tuan-tuan pegang tasbih hat tu. Kalau tasbih hat ni kuk payah kan, tasbih di kita tu senang ya. Tengok 1000 dah. Lepas tu bila dah 1000, takkan nak berhenti tahun 1000, sebab tasbih tu boleh pergi lagi kan, sampai berapa 10,000. Takkan nak berhenti dekat tu, lajak lagi lah. Tapi 1000 tu memang hak tu memang kena lah. Anak-anak ni kalau mereka buat, mereka mengaji senang boleh. Salah Sayyidina Muhammad. Dan mungkin di kalangan kita Allah pilih untuk tidur dan mimpi tengok wajah Nabi kita, insya-Allah. Dan kalau dah boleh tengok wajah Nabi, habislah. Tak ada nikmat yang paling besar. Sebab tengok muka Nabi dalam mimpi itu mimpi betul, mimpi benar. Sebab syaitan iblis tak boleh rupa dengan rupa Rasulullah. Dia cuba rupa dengan rupa Nabi, terbakar dah. Mana siapa yang mimpi tengok Nabi, betul muka Rasulullah tu, insya-Allah. Tuan-tuan muslim dan muslimat untuk Allah sekalian, jadi saya tinggalkan tuan-tuan semua dengan amanah yang saya bagi itu, marakkan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dengan kita sentiasa dan memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.